positif negatif badan daripada yang tak seimbang. Akhirnya apabila dikenakan medan magnetic therapy tadi, dia akan menyebabkan cas menjadi seimbang. Dan keseimbangan cas itu menyebabkan darah bergerak lancar dan membawa oksigen dan vitamin yang cukup ke seluruh badan. Jadi inilah cara dia berfungsi lah. Cara kita menggunakan magnetic aura, cara dia, kita ada pelbagai cara lah. Seperti mana yang kita terangkan dalam flyers kita, yang mana cara guna dia ada banyak cara lah. Yang pertama sekali cara guna dia, kita digunakan secara di luaran. Maksud dia, cara dia macam ni. Pertama sekali kita sapu di sini. Setiap pagi dan petang sapu macam tu, sapu di sini di belakang pokok. Itu cara yang paling simple lah. Dan boleh juga kita sapu di pinggang, di nadi-nadi kaki, tapak kaki, sekerap yang mungkin lah kan. Dan cara nombor 2, maksudnya kita gunakan cara ni semua serentak, bukan satu cara sajalah. Cara yang kedua, kita boleh simpan botol magnetic aura ni di dalam poket. Yang mana kalau kita simpan dalam poket, dia macam kita pakai gelang magnet yang berharga 400-500 ringgit, ataupun pendant yang kita pakai berharga 600-700 ringgit kan. Sebab yang ini memang kualiti dia, dan benda ni kita boleh buat demonstrasi secara serta-merta walaupun botol disimpan dalam poket. Okey, cara nombor 3, apabila kita minum air, contohnya air mineral ni, kita sapu minyak tu, minyak magnetic aura ni, kita tunjukkan demonstrasi dia. Ambil mesti kan, sapu di bawah bekas minuman tadi, sapu di bawah bekas minuman, dan air ni kita buka, kita buat minum. Jadi kesan dia sebenarnya apabila kita sapu di bawah ni, dia menyebabkan keseimbangan pada air tadi, keseimbangan cas pada air itu, dan sangat berkhasiat apabila kita minum dan membantu sistem badan kita secara keseluruhannya. Dan cara nombor 4, cara pakai dia untuk nombor 4 sekali, kita boleh juga pakai dia pada kening kita kan. Kening kita membantu mata kita lah, supaya lebih cergas, lebih segar, dan penampilan kita lah kan. Dan boleh juga kita titikkan sedikit pada rambut macam tu kan. Bukannya kita lumur semua kat rambut tu, kita ambil sikit je dan titik rambut. Tujuan dia untuk membantu sel-sel rambut itu supaya lebih sihat, dan membantu sel-sel otak kita supaya lebih kuat. Daya pemikiran kita dan perjalanan darah ke otak kita akan lebih sempurna dan lebih baik, dan membekalkan oksigen dan vitamin yang cukup pada otak kita lah. Okey. Cara nombor 4, kita boleh cara yang seterusnya, kita boleh titiskan dalam mandian. Contohnya kalau macam kata mandi, kita bilasan yang terakhir tu, kita titik 3-4 titik dalam baldi tadi kan. Kita ambil 3-4 titik dalam baldi tadi, dan kita bilasan terakhir tu kita buat mandian. Kita biar sekejap baru kita lap badan lah. Ini lebih menyegarkan badan kita lah. Dan cara yang seterusnya juga adalah untuk orang lelaki ataupun untuk orang perempuan jugalah. Iaitu kalau orang lelaki tu lepas mandi, yang sebaiknya sebelum dia, biasanya kita orang lelaki ni kan, saya cerita sikit lah, kita lebih penjagaan luaran kita lah. Macam contohnya lepas kita mandi, biasanya kita pakai bedak, kita pakai deodorant, kita pakai minyak rambut kan, kita letak wangian supaya wangi. Tapi dekat kita punya tu, alat selit kita tu jarang kita jaga. Sebab kita tak diajar macam mana cara jaga alat selit kita tu, ataupun mungkin kita tak tahu benda yang baik untuk ni. Sebenarnya banyak testimoni yang kita dapat, yang mana selepas dia pakai dekat alat selit dia, selepas mandi, saya ajarkan cara dia. Selepas mandi dia lapkan supaya kering, dan ambil sikit minyak tu dan disapu daripada bahagian pangkal tu, pangkal buah takar tu, disapu terus pada keseluruhannya. Sapu macam tu, bagi jangan dia terlampau banyak minyak tu, jadi sapu macam tu. Lepas tu kita pakailah, kita pakai dalam kita, dan pergi kerja macam biasa lah. Dan perkara ni kita ulangkan bila kita mandi petang ataupun mandi malam. InsyaAllah dalam masa orang kata benda ni sekali buat tak jadi, dia kita buat berterusan sampai satu masa, lepas 3 minggu, 4 minggu, kita dapat kesan yang positif lah.
Dan benda ni bukan saya cakap saja, dan benda ni berlaku pada diri saya lah. Yang mana sebelum saya mempromosikan kepada orang, tentunya saya sendiri gunakan kaedah tu, dan Alhamdulillah sekarang ni kita saya boleh nampak lah perubahan pada diri saya lah. Okey. Yang untuk orang perempuan pun sama jugalah kan, kita sapu kepada bahagian anak kulit wanita supaya dia ni, orang kata, saya banyak testimoni yang mana dapat mengurangkan keputihan bagi wanita dan dapat tingkatkan ni banyak khasiat dia lah. Jadi kalau tak cuba tak tahu kan, jadi eloknya cuba sendirilah. Okey, seterusnya saya nak bagi tahu pada golongan yang tak boleh pakai. Kita ada golongan yang tak boleh pakai, yang mana yang pertama perempuan mengandung. Elakkan daripada perempuan mengandung pakailah. Sebenarnya tak membahaya, tetapi polisi syarikat tak benarkan lah. Yang kedua, kanak-kanak di bawah usia 3 tahun, kita tak benarkan pakailah. Yang ketiga, luka yang terdedah, luka yang terhiris, yang darah meleleh itu kita tak boleh pakailah. Kemudian yang keempat, luka dalaman. Luka dalaman tu lepas dia aksiden motor, lepas aksiden motor ke patah ke tidak tahu apa benda berlaku dalam, iaitu kita tak benarkan pakai. Kemudian yang seterusnya yang kita tak boleh pakai adalah kepada mereka yang mempunyai bateri dalam jantung, yang mana frekuensi itu dikawal oleh bateri tersebut lah. Yang kelima, pesakit kritikal, dah masuk ICU tu kita tak boleh pakai lah. Yang keenam seterusnya, pesakit yang alaham melampau. Maksudnya dia bau pun tak boleh, dia bau wangi pun sebenarnya minyak ni dia baunya wangi. Dan kita elakkan daripada pancaran matahari dan haba yang melampau lah. Okey. Tentang tindak balas sementara ataupun dipanggil healing crisis, ada juga pelanggan yang mengadu mula-mula pakai produk ni, dia mengalami healing crisis. Yang tu ditulis dalam flyer kita, kita tengok kat sini kan, tengok kat sini healing crisis. Yang mana healing crisis ni adalah sejenis, adalah kesan sementara, bukannya side effect Side effect tu jangka masa panjang. Healing crisis ni contohnya macam kita makan Panadol kemudian rasa mengantuk, ataupun yang ini produk ni dia mengalami kepada pengguna yang kali pertama menggunakan produk ini mungkin akan mengalami rasa pening, loyan, ngantuk, demam dan sebagainya. Namun jangan risaulah, sebab ini adalah proses pemulihan, iaitu penyembuhan dan bersifat sementara. Jika berlaku demikian, kita nasihatkan supaya simpan saja botol tu di dalam poket untuk beberapa lama, sama beberapa hari, untuk mendapatkan keserasian lah. Dan banyakkan, saya nasihatkan banyakkan minum air kosong. Selalunya dalam 50 orang hanya seorang saja yang mengalami healing crisis lah. Jadi setakat itu saja cara yang saya dapat terangkan, cara gunakannya. Untuk maklumat lanjut bolehlah tanya dengan pengedar-pengedar atau hubungi saya sendirilah kan. Okey, terima kasih sudah terima kasih.